Muslimat, sebab itu Masya Allah saya selalu buat tamsilan macam ni. Kita belajar akidah merupakan macam kita tanam pokok, muslimat, akar tunjangnya tu cantik. Selalu. Akidah ni diibaratkan akar satu pohon. Baru ni siapa? Sahabat kita 2 orang ada ikut Ustazah 21 Januari pergi umrah. Kan muslimat dirahmati Allah. Kalau dah pergi dengan saya ni, oh akak ke? Ya Ustazah, selalu duduk depan. Ustazah tak pandang pun saya. Macam itulah muslimat. Tak apa kak, 2 minggu kita bersama ni hafal, confirm insya-Allah. Siti Mariam satu, kan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita sebut Kak Marina satu. Oh, maknanya akak duduk dekat Masjid Ibn Abbas. Selalu. Barulah hafal nama satu persatu muslimat. Patut Nabi kata, ya Allah, kan kita nak kenal sungguh sahabat kita bermusafir bersama. Oh, lepas nak ikut Ustazah musafir, suami kata jangan, abang tak redha, kan. Ustazah yang kata musafir sama-sama tu Rasulullah, jangan. Ustazah tak ajar macam tu muslimat. Sebab tu saya kempen nak bermusafir macam mana pun ajak suami, gosok lebih sikit. Kan ajak suami. You je lah pergi program-program macam ni, ada qiyamul lail lah apa, ngantuk malam-malam. Muslimat. Bang, bagi sungguh tak ni? Suami nak bagi kena tengok program yang macam mana? Muslimat dirahmati Allah, bersama dengan wanita-wanita Islam yang beriman. Iman ini yang boleh dengan bermusafir itu makin upgrade iman. Bukan makin bermusafir makin malas. Muslimat dirahmati Allah. Sebab itu bila kita faham, muslimat dirahmati Allah, apa tujuan yang kita buat atas dunia ni semata-mata untuk upgrade hubungan kita dengan Allah. Jadi apa tujuan saya sebutkan tadi? Muslimat, kerana kita nak datangkan satu contoh tauladan kepada orang lain. Akar tu cantik. Balik umrah 2 minggu, lah Ustazah cerita dalam grup WhatsApp, contoh, habis mati pokok bunga saya. Kita musim sejuk dekat Madinah, rupanya kat Malaysia panas. Tak ada siapa tolong siramkan, mati. Tapi kita dah balik seminggu ni Ustazah, pagi ni saya perasan tumbuh balik hijau, renek kecil-kecil. Ternyata akarnya masih elok walaupun daunnya dah mula gugur. Itu akidah. Dia hentak macam mana pun muslimat, akidah kena nombor 1. Nanti kak kita dah siram hari-hari, insya-Allah dia akan tumbuh pohon muslimat. Batang rantingnya itulah syariah. Maknanya kita dalam bersyariat ni, ya Allah, rupanya bukan sembahyang, puasa, zakat je nak masuk syurga. Cik, kan? Turunlah dari puncak Gunung Jerai itu bertapa. Kenapa Ustazah? Jiran sebelah rumah cik kahwinkan anak. Lama dah berjiran kan? Dia panggil cik turun sekali duduk bertapa. Cik ni sehari zikir 1,000,000 kali Ustazah. Kalau duduk dekat Ibnu Abbas tu asyik kerja 4 orang je. Cik nak duduk dekat Gunung Jerai ni. Contoh, muslimat. Orang panggil kenduri kendara tak nak datang. Dia fikir itu syurga ke tak? Kita pergi kenduri kendara silaturahim, ini pun diajar oleh syariat Allah muslimat. Oh, bawa kuih setalam, pahala tak muslimat? Pahala. Ni nak pergi umrah, meremang lagi bulu roma, banyaknya meremang. Tengok tak ada bulu roma pun muslimat. Tapi bila nak cerita, Masya Allah, kursus umrah semalam, seorang makcik jumpa saya, Ustazah, acik ni pergi bukan tabung amanah saham akhirat, saya tak kenal dia. Rupanya dia pergi seorang hamba Allah, taja dia. Kawan-kawan surau macam ni muslimat. Dia kata, seorang datin ni Ustazah, kan birthday akak baru ni, akak memang selalu dekat surau dengan dia orang ni lah semua kan. Tapi akak ni suka buat kuih, tak meniaga lah kan, baru buat. Nanti kalau buat lepat 30 biji tu cukup lah untuk orang surau. Ada kuliah mesti akak bawa sejenis kuih. Lepas tu dia nak pergi umrah bulan 12 hari tu, akak tolonglah seru nama saya teringin sangat nak pergi, tapi saya umur dah dekat 60 ni tak pernah pergi pun. Lepas tu dia kata, ya akak selalu doakan kau, tiap-tiap tahun akak pergi, akak seru nama kau. Dia balik umrah tu muslimat, birthday dia bulan 1, birthday kawan ni. Dia kata, aku nak bagi hadiah hari jadi kat kau. Tu dia kata, saya pun tak apalah datin, saya pergi ambil kat rumah datin. Nak ambil hadiah muslimat. Tak boleh, hadiah ni nanti aku hantar dekat engkau. Muslimat. Rupanya dia daftarkan umrah, Masya Allah. Dia daftarkan umrah, dia bagi tahu dengan kawan ni. Menangislah kawan ni. Anak dia bila tahu, suami dia bila tahu, abang izin bagi tahu. Tapi anak, mama bagilah tips, apa rahsia, macam mana mama boleh dapat umrah ni? Apa rahsia? Mama tengok malam-malam tak adalah macam buka lampu tahajud ke apa. Mama rahsia apa mama? Terasa saya Ustazah, anak-anak saya cakap macam tu. Tapi kadang-kadang saya fikir, yang saya bawa kuih tiap-tiap hari dekat surau tu, orang mesti cakap terima kasih lah engkau susah payah kat kami. Mesti ada rezeki besar untuk engkau satu hari nanti. Faham tak dia kata?
Engkau ikhlaskan aja hati. Sebenarnya kan Ustazah, sampai hari ni saya tak tahu ikhlas tu apa sebenarnya. Faham tak muslimat? Sebab benda dalam ni tak ada benda yang kita boleh belajar direct macam tu. Nak belajar ikhlas, akak tiru tudung hijau. Itulah manusia paling ikhlas. Ustazah saya tak boleh ajar macam tu. Muslimat, sebab kerja dalam hanya saya bila fikir balik, orang selalu kata, kau tak letih ke buat kuih? Ada kuliah kau bawa kuih, walaupun 30 biji. Saya seronok dapat gembirakan orang. Itulah ikhlas. Faham muslimat? Dan Ustazah Zai belajar sesuatu semalam. Ya Allah, memang aku tak reti buat kuih. Ya Allah, memang haram lah Ustazah Zai nak bawa kuih. Contoh. Tapi cari satu amal yang kita seronok bila kita buat. Seronok itulah ikhlas. Walaupun orang kata, kau tak letih ke? Kau balik daripada sana, kau duk buat ni, masih lagi macam ni. Kita seronok buat. Asalkan benda yang kita seronok tu tidak melampaui syariat Allah. Faham muslimat? Allah tak marah pun. Buat kuih haram ke muslimat? Jangan pula engkau buat kuih seri muka ni bid'ah, Nabi tak makan ni. Kalau engkau hadiah kurma, dia ada jenis manusia macam ni muslimat. Ada semua tak boleh bid'ah ni. Sedekah karipap dekat masjid bid'ah. Nabi sedekah tamar. Dah memanglah Nabi dengan Aisyah tamar, sebab memang tempat dia kat sana. Zaman tu seri muka ke seri apa semua tak ada muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan kita terlampau taksub sampai macam tu. Kan? Ini nampak orang nampak baca khutbah hari Jumaat, tu ustaz saja tapi bid'ah. Sebab ustaz baca khutbah pakai baju Melayu. Dia suruh pakai jubah warna putih macam Rasulullah. Bid'ah ustaz tu baca khutbah saja. Sebab tu saya tak dengar ustazah. Lepas tu Haji buat apa tadi? Main WhatsApp tengah dengar khutbah. Itu bukan bid'ah lagi dah muslimat. Dia kerja salah orang je dia nampak. Ini jenis manusia macam ni ada. Ya Rabb, hadiahlah apa saja yang kita boleh. Tapi kita seronok bukan kerana terima kasihnya dan doa-doa orang itu. Hatta orang tak terima kasih pun kita seronok bawa. Tengok rezeki dunia yang Allah bagi pada dia. Sampai dengan kursus malam dia lah yang paling banyak lap air mata. Syukurnya doakan akak sampai sungguh ya Ustazah. Dia hadiahkan akak umrah. Kawan duduk satu surau sama-sama Ustazah. Akak sangat-sangat tak sangka. Subhanallah muslimat. Belum lagi kalau kekal ikhlas itu hadiah Allah di dalam syurganya untuk mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Jadi subhanallah muslimat. Setelah sekian lama kita meninggalkan perbuatan maksiat itu di samping melakukan mujahadah, akhirnya akan timbul perasaan benci kepada amalan maksiat. Kita bermujahadah, berjihad, berjuang melawan hawa nafsu, akhirnya akan timbul perasaan benci kepada amalan maksiat. Kita nak dapat jiwa kita ni sebelum mati, cinta kepada amal solehat, benci kepada perbuatan maksiat. Muslimat benci kepada perbuatan maksiat, hatta yang kita bencikan itu kita menangis dengan air mata melihat dosa orang lain. Kita sedih. Kenapa menangis? Orang lain yang buat dosa, kenapa menangis? Tak payah cerita kat orang lain. Kita cerita kat diri kita sendiri. Dosa itu dulu aku pun buat ya Allah. Syukurnya engkau tak matikan aku saat buat dosa itu ya Allah. Aku sempat bertaubat ya Allah. Dan aku nak pindahkan rasa ini kepada dia. Tak mungkin muslimat. Cuma doakan. Bantu dia ya Allah. Campakkan hidayah dalam hatinya ya Allah. Beri rasa untuk buang sikap-sikap macam tu. Sebab itu sedang bermaksiat padamu ya Allah. Kalau duduk dalam situasi macam ni rasa nikmat. Orang yang tambah amal solehat padamu. Kita cerita kat dia, ajak dah kawan kita, jomlah kembali ke pangkal jalan. Macam jauh lagi, macam lambat lagi. Tapi kita jangan join maksiat yang dia buat. Hatta kita menangis bila dia bermaksiat. Kawan lain ni, orang lain berdosa, engkau pula yang menangis. Sebab sebenarnya hati kita benci dengan maksiat. Kita tak benci dia. Orang yang benci dengan orang yang bermaksiat akan putus silaturahim. Kalau putus silaturahim muslimat, jangan perasan syurga. Sebab Nabi yang kata orang yang putuskan silaturahim tidak ada syurga untuknya. Kenapa akak tak bercakap dah dengan dia sekarang? Ahli maksiat tu Ustazah, saya ahli amal solehat. Oh, perasaan sungguh muslimat, saya khawatir orang hadir majlis ilmu ini yang ada dalam jiwa dia. Syaitan cukup syok. Tu berbangga-bangga dengan amal soleh yang dia buat. Dia rasa semua orang yang nampak buat maksiat tu neraka belaka. Ini perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Rasulullah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Hati-hati dengan hati. Sebab hati kita ni orang tak nampak. Muslimat, ini tujuan kita belajar kitab penawar bagi hati. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. An-Nazi'at 40 hingga 41. Muslimat, kita akan kenal yang sedang berjanji ini adalah Allah. Allah Maha Besar. Yang hari-hari kita sebut dalam solat Allahu Akbar, wajib untuk takbiratul ihram yang pertama. Belum Allahu Akbar yang nak berpindah setiap rukun tu. Belum lagi dah jadi mak-mak ni asal kita rasa Allahu Akbar, budak ni memang nak kena dengan aku ni. Agaknya sehari berapa kali Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah di lisan, tapi di hati kita sedang takabur. Berapa ramai muslimat. Apa takabur? Lebur segala amal soleh. Dia seorang, aku seorang je dalam ramai-ramai ni yang khatam Quran 30 juzuk. Saya muslimat dirahmati Allah, dalam ramai-ramai 30 orang yang balik umrah dengan saya, khatam Quran sekali untuk hanya berapa hari je berada di Mekah. Wah, hebat. Cik, nak saya masuk dalam grup ke? Tak yalah ustazah, kan saja je nak kongsi dengan ustazah. Tak sangka ustazah duduk takut nak balik, kita jalan pun dah lemah ni, duduk sandar. Dalam bilik pun kadang-kadang kita tak berapa lena nak tidur. Kita pukul 2 pagi tu kat sana dah pukul 7 pagi ustazah, dah tak ngantuk mata. Kawan tak bangun lagi, acik pelan-pelan baca Quran, nanti kat masjid sambung lagi, alhamdulillah khatam. Ui, sentap ustazah Zai muslimat, khatam Quran. Masya Allah Tuhan, kan? Sebab saya dalam program baru ni muslimat, dah jumlahnya 30 orang. Saya bawa Quran 30 juzuk. Bagi dekat semua jemaah agak 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk. Tak payah mengaku kat sini mana yang tak boleh baca Quran sebagainya. Jom kita habiskan dengan harapan bukan khatam namanya, kalau dia satu, dia satu, dia satu. Tapi tujuan nak mengambil keberkatan. Semua kita 30 orang ni dah baca 30 juzuk daripada Al-Quran. Jadi nak mengambil barakah, kita baca doa khatamul Quran nanti malam kenduri sebelum kita balik ke Malaysia, insya-Allah. Muslimat, kita aminkan doa tersebut dengan harapan paling kurang seorang mengaji. Ada seorang pakcik pulangkan Quran, minta maaf ustazah, cik tak mampu. Tak apa cik, senyap-senyap, jangan kabur ke orang. Orang tak tahu pakcik tak pandai mengaji, kan? Muslimat dirahmati Allah. Tapi pakcik memang kena bagi tahu. Nanti tak habislah kita 30 juzuk, pakcik punya saya bacakan. Macam tu muslimat. Insya-Allah habis 30 juzuk Quran. Masya-Allah. Tapi dia bukan 1 juzuk, 30 juzuk muslimat. Cik tanya lagi, 30 juzuk ke cik? 30 juzuk. Ustazah doakan cik istiqamah. Lepas tu kawan dia memang macam ni ustazah, kat Malaysia pun Quran je lah, tak ada benda lain. Ya Allah, mudah-mudahan disyurgakan Allah cik. Macam tu muslimat. Sebab apa? Orang lain tak tahu. Kerana apa? Mudah-mudahan di situ salah satu cara untuk kita mengikhlaskan amalan kita kepada Allah. Persembahkan kepada Allah.